Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, sihat walafiat kita bersama-sama. Saya hari ni saja pakai baju merah supaya lebih torang nampak, lebih mudah nampak. Kalau daripada jauh, oh ya nampak. Tu dia. Kan? Dan tuan-tuan dan puan-puan di rumah, seperti minggu-minggu yang lalu ya, minggu ni kita masih lagi bersama dengan ustaz yang sama. Tentulah tuan-tuan dan puan-puan tahu siapa ustaznya, sebabnya seronok bersama ustaz ni ya. Seronok sangat-sangat bila bagi saja soalan, ustaz ni menjawab dengan penuh keyakinan kata orang. Kan sehebat baju merah saya inilah. Baiklah, kita bersama lagi dengan Ustaz Kazim alias Al-Hafiz di sebelah saya ni. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah makan ya Ustaz? Alhamdulillah, okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Minggu ni kita bawa pula bersama-sama dengan tajuknya batasan aurat. Maknanya aurat ya, batasan aurat bukan urat. Urat lain. Baiklah Ustaz. Ya. Kita terus saja dengan soalan. Baik, soalan yang pertama mungkin kakak ke apa ke, tapi pendek kata wanita saya kata yang bertanya ni. Dia kata setahu dia aurat wanita ini seluruh badan dan melainkan kedua tapak tangan. Dia kata dan muka. Tetapi dia kata adakah dagu itu juga aurat? Dagu itu parah mana? Dia kata dagu ni lah kot ya. Adakah itu juga aurat soalannya? Ya. Jadi aurat bagi wanita ialah keseluruhan tubuh badannya, melainkan kepada muka dia dan pergelangan tangan. Dia bukan tapak tangan, pergelangan tangan. Maknanya pergelangan tangan di sini tuan-tuan. Di sini dan sini. Maknanya di sini dua. Di sini dah dikira aurat ni. Ini dah dikira lengan, dah dikira aurat. Jadi persoalannya dagu. Dagu tu di mana? Dagu maknanya di bawah ini pun masih dikira sebagai dagu. Sebab itu orang perempuan bila dia sembahyang, dia pakai telekung, dia ada tudung tiga segi di sini. Nama dia kekek. Kekek. Kekek di bawah ini. Maknanya di bawah inilah. Jadi bahagian muka ini tidak dikira sebagai aurat. Jadi tutuplah di bahagian dagunya. Kadang nampak ada berlebih sikit macam tu. Itu namanya kekek namanya. Dia tutup bahagian bawah dagu. Jadi pendek katanya adalah aurat juga. Bahagian dagu bawah ni. ni. Bawah ni lah. Jadi kalau orang perempuan kalau nak pakai tudung, janganlah tarik sampai ke bawah. Ada agak-agak sinilah. Janganlah sampai tarik ke bawah dah nampak di bawah dagunya. Jadi itu dah terbuka aurat dah lah. Terbuka juga. Baiklah. Baik. Itu ya. Dan seterusnya Ustaz. Yang ini pula masalahnya dia kata, dia bertanya, dia kata apakah hukumnya, dia kata kalau kita membuka aurat, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, membuka aurat di kata ambil gambar kemudian kita letakkan dalam laman-laman sosial, kemudian dilihat oleh orang lain. Ada apa hukumnya, katanya apa hukumnya bagi dia yang meletakkan gambar dia, dan apa pula hukumnya pada orang yang melihat gambar apa tadi? Maknanya gambar dia tak menutup aurat. Gambar dia terbuka aurat. Terbuka aurat lah. Jadi tuan-tuan, sekarang kita berada dalam laman sosial ni banyak macam-macam bentuk. Jadi ada yang jadikan gambar latar, ada yang masukkan gambar family dia, ada yang gambar dia bercuti dan sebagainya. Bila gambar itu dalam keadaan kita tidak menutup aurat, sahaja kita masukkan sebagai wall kita ke apa benda ke, dinding ke apa ke, maka hukumnya orang dah tengok gambar kita. Dah melihat aurat kita, maka hukum kita berdosa lah. Kita berdosa. Sebaiknya gambar-gambar yang tak elok macam itu janganlah dimasukkan. Masukkan gambar yang elok-elok. Tak adalah berdosa. Okey, apa pula yang tengok? Kalau orang yang tengok tu tengok, lawa juga. Naik syahwat dia. Maka dilaranglah. Kalau sekadar tengok macam kita tengok TV, kita tengok apa semua, kita tak naik syahwat. Kita tengok TV, kita dengar orang dia baca berita misalnya lah. Jadi kita tak ada. Lain kalau kita tengok dia dengan penuh syahwat. Sebab saya pernah tengok ada orang tu bila tengok TV kan. Maklumlah TV ni kadang-kadang Ustaz, ada pula di antaranya cerita-cerita atau filem atau ni lah, ni VCD semua ni kan. Ada yang kadang-kadang adalah adingan-adingan apa secara tak langsung tu lalu kan. Kalau kita tengok budak-budak bila sampai ke adingan tu dicepatkannya ataupun dia pusing ke lain. Lepas tu mak dia kata, boleh pusing balik. Baru dia pusing. Macam tu. Jadi kadang-kadang kita tengok benda-benda yang menggairahkan. Bila menggairahkan itu, maka jatuhlah kepada perasaan yang berdosa. Tetapi kalau kita tengok dalam keadaan kita tengok saja,
Ya tidak. Tapi kalau tengok filem-filem yang nama 18 SX itu kita tolak ke tepi lah. Itu memang dilarang. Tapi kalau tengok setakat drama dan sebagainya, ya yang mana mereka berpakaian biasa cuma kadang-kadang tidak bertudung. Ya kita tengok dalam keadaan kita tidak redha. Kita tengok dalam keadaan kita tak setuju dengan dia. Maka tidaklah sampai tahap dosa besar. Yang ini yang Nabi kata dosa-dosa mata macam ini bila kita ambil wuduk, gugurlah nanti dengan air-air sembahyang kita. Maknanya kita tak dapat mengelaknya. Kita terpaksa melihatnya. Nanti kita ambil wuduk, habis. Tetapi kalau sengaja tengoknya, memang ngintai, memang skodengnya. Itu lain pula. Itu lain lah, harus dijolok biji matanya. Baik. Baiklah, gitulah Ustaz. Ya. Jadi dengar tu tuan-tuan. Seterusnya Ustaz, satu soalan lagi. Dia kata, saya ni dah berkahwin, kata dia. Lepas tu tinggal pula rumah pak mentua dengan mak mentua, dia kata. Tapi dia kata, soalannya, bagaimanakah aurat saya dan ibu bapa mertua dan adik ipar saya? Dia duduk dah kahwin, duduk serumah dengan mak ayah, adik ipar semua. Jadi setakat mana batas aurat dia tu? Baik. Jadi bila kita tinggal dengan mak mertua kita, bila kita berada dengan ibu bapa mertua kita, di sini dia macam mak bapak kita sendiri juga. Auratnya ialah daripada pusat sampailah ke lutut. Sampai ke lutut. Maknanya aurat bapa pun dengan menantu pun macam itu, aurat menantu dengan bapa pun macam itu juga. Aurat mak mertua pun macam itu juga. Mak mertua tengah menyusu anak, mak mertua pun baru dapat anak bersalin. Ada selaknya anak, ada susunya budak, ada menantu tengok aja, tak berdosa. Sebab ini aurat yang tidak termasuk aurat. Jadi untuk menantu. Aurat mak mertua dengan menantu daripada pusat sampai ke lutut. Bagaimana pula dengan adik ipar, abang ipar? Yang itu adalah keseluruhan tubuh badan dia, melainkan muka dan pergelangan tangan tadi. Jadi dengan mak mertua dengan bapa mertua ialah daripada pusat ke lutut saja aurat. Yang lain tidak dikira aurat. Itu dia. Ya. Faham tu agaknya. Sebab itu tadi ada dua benda yang berbeza Ustaz. Satu, aurat kita dengan mak mertua dan bapa mertua kita. Walaupun mak mertua, jadi auratnya daripada pusat tadi sampailah ke bawah lutut ni. Kata bawah lutut lah. Tetapi bagi adik ipar ke kakak ipar ke, seluruh tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangan. Ya. Tu nak kena faham tu. Okey, senang aja. Insya-Allah. Jangan main, kadang-kadang benda tu sikit je Ustaz. Kadang-kadang dah jadi adik ipar, tak apa. Tak apa. Itu kadang-kadang bersentuh-sentuh dah pergi sembahyang. Betul lah Ustaz. Padahal dah batal sembahyang. Dia kadang-kadang kata kami tak boleh kahwin Ustaz. Ini bukan masalah tak boleh kahwin. Ini masalahnya kamu sekarang memang tak boleh kahwin. Nanti kalau kamu bercerai dengan isteri atau mati, boleh ambil dia. Orang panggil dia salin tikar. Salin tikar. Sekarang orang panggil dia salin kapet. Yalah, dah pakai kapet. Dah pakai kapet. Baiklah Ustaz. Saya harap-harap semua penonton-penonton tadi dah fahamlah dengan apa yang Ustaz dah katakan tentang aurat ni. Sebab maklumlah aurat ni kadang-kadang kita keliru. Jadi sekarang dah tak keliru lagi dah kan. Dah faham. Baiklah Ustaz. Ya. Kalau macam tu penonton-penonton di rumah, sabar. Jangan ke mana-mana sebab dah tahu dah. Memang syok kan. Soalan-soalan dan jawapan. Jadi kita tunggu selepas ini. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menunggu, sanggup menanti, kata orang. Baiklah, Ustaz, kita teruskan dengan soalan-soalan kita yang lebih, kata orang, lebih menarik lagi untuk dijawab dan difahamkan kepada penonton-penonton kita kat rumah. Soalannya Ustaz, dia kata, ramai orang menganggap aurat wanita ni, dia kata, aurat wanita ni hanya perlu, dia kata, bertudung. Sedangkan dia kata, baju dia, seluar dia, kain dia kadang-kadang ketat Ustaz. Dia kata pakai ketat, tudung pakai. Tapi ketat nak berjalan pun kata berubah langkah tu. Terpaksa begitu. Nak mengejas ketat. Dia kata, ada pula kata dia yang jarang. Jarang pakaian tu. Sedangkan tudung tetap bertudung. Soalannya, adakah katanya ini sempurna menutup aurat? Adakah kata dia sempurna lah maknanya dengan pakaian itu tadi sempurna tak menutup aurat tu? Baik. Soalannya. Menutup aurat di sini bukan sekadar bertudung tuan-tuan. Ya, tidak dikira sekadar bertudung semata-mata. Menutup aurat itu ialah menutup keseluruhan tubuh badannya dengan pakaian yang longgar, yang
tidak menampakkan bentuk badan dia, yang tidak menampakkan kulit dia. Kalau dia berpakai tudung, tapi ya Allah baju umur 16 tahun pakai baju adik 6 tahun. 6 tahun. Aduh, seksa gila tu tengok Dah dia. terangkat, Jadi Ustaz. terangkat sana sini. Itu belum dikira sebagai menutup aurat. Ataupun ada orang yang bertudung tapi di sini nipis, nipis dia punya kain. Nampak lengan dia, BCG dia pun nampak. BCG itu belum dikira caca. belum dikira menutup aurat. Ada yang memakai tudung tapi seluarnya ketat. Ya, macam nangka je. Kita ingat nangka berjalan, rupanya orang. Jadi ini pun tidak dikira sebagai menutup aurat. Dia mesti pakaian yang longgar. Tidak menampakkan bentuk badan dia dan tidak nipis. Gitu. Jadi maknanya tadi itu kata tidak sempurna lah tidak dia sempurna. menutup aurat. Belum Walaupun lagi. dia bertudung. Ya. Walaupun penuh nampak biji mata je tak. Tapi kalau bawahnya ketat memang tak ada lah tu. Sampai kalau orang boleh bayangkan, yang tu tak mahu lah. Tak mahu lah. Tak mahu begitu. Baik tu ya. Saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan di rumah, faham tu ya. Baiklah. Satu lagi Ustaz. Ya. Dia orang kata ramai, dia kata kita sering mendengar orang cakap, dia kata, aurat wanita, dia kata bukan aurat, dia kata kita sering mendengar, dia kata orang kata, alah tak penting, dia kata nak tutup aurat ni. Yang penting ni dia kata Allah ini melihat dalaman. Maknanya kalau hati kita bersih, kita tak cemburu dengan orang, kita tak sakit hati dengan orang, tak mengatur orang, dia kata itu yang penting walaupun kita aurat kita terdedah katanya. Betul ke atau tidak dakwaan ini soalannya? Selalu kita dengar ni. Kau janganlah tengok aku. Memanglah aku pakai macam ni, tapi aku baik tau. Hati aku baik tau. Ya. Kalau gitu jangan pakai apa dah. Jalan Muhammad tu pakai apa? Apa hal tak pakai ni? Hati baik tau, brother. Hati mesti baik. Jadi ini tak betul. Allah tetap melihat. Dalam Quran, dalam hadis pun Allah Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada luaran kamu, zahir kamu, cantik ke apa ke tidak. Allah tidak melihat. Tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Jadi setengah orang kata Allah hanya tengok hati je. Bukankah Nabi sebut Allah juga tengok pada amalan kita? Jadi jangan kita kata aku tak ngumpat, aku tak mencuri, aku tak buat salah, aku nak pakai apa aku punya masalah. Kamu salah sebab kamu langgar perintah Allah. Di situ salahnya kita. Tetapi daripada segi pakaian tadi Ustaz, mana tidak melihat pakaian. Kalau kita pakaian melihat juga pada pakaian luaran, melihat juga luaran cara kita berpakaian, tetapi mestilah menutup aurat. Menutup aurat. Pakaian dalam Islam memberikan kepada kita kebebasan. Macam Cik Abi hari ni pakai baju merah. Merah. Tak ada yang salah, pakailah. Tak ada salah. Saya pakai baju jalur petak-petak, tak ada salah. Saya pakai suku hitam pun tak ada salah. Pakai kepiah putih pun tak ada salah. Islam memberikan kebebasan. Cuma mesti tutup aurat saja. Silakan. Tuan-tuan dan puan, tentang aurat tadi ya. Kita betul-betul fikir, betul-betul kata orang apa yang dicakapkan tadi. Kalau kita nak keluar rumah, baik lelaki ataupun perempuan, itulah yang kita gunakan ya, yang sebaiknya. Baiklah, seterusnya Ustaz. Ya. Dia kata saya ni seorang pelajar universiti dan tinggal sebilik bersama rakan non muslim, maknanya bukannya orang Islam. Dia pelajar universiti tinggal dengan rakan yang bukan Islam, bukan beragama Islam. Dia kata, jadi bagaimanakah aurat saya dengan wanita bukan Islam? Dia ni pun wanita kat sini. Jadi dia kata dia bukan Islam. Adakah perlu saya bertudung 24 jam sedangkan kami sebilik di asrama? Baik. Kalau kita melihat kepada fatwa masa kini yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menjawab persoalan ini tentang aurat wanita Islam dengan aurat wanita yang bukan Islam. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa aurat wanita Muslim dengan aurat wanita yang bukan Muslim sama macam aurat perempuan dengan lelaki. Oh, macam tu ya. Jadi maknanya tetap kena tutup aurat. Ya. Tetapi kalau menyentuhnya tidak membatalkan sembahyang. Perempuan dengan sembahyang tak batal sembahyang. Perempuan dengan perempuan tak membatalkan sebab walaupun dia bukan Islam. Tetapi tetap kena tutup aurat. Macam laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi dalam bab ini saya syorkan kepada pelajar universiti tadi yang kalau boleh carilah roommate kita, housemate kita daripada kalangan orang Islam supaya kita boleh membuka aurat kita dalam bilik tidur kita dan sebagainya. Daripada duduk dengan dia, kita
jadi susah balik pada kita pun. Jadi lebih baik cari yang sama-sama. Carilah yang sama Muslim dengan kita. Jadi itulah dia Ustaz. Ya. Dan untuk penonton-penonton rumah, pastikan betul-betul ya anda atau mungkin selepas ini anda berasa ragu-ragu dengan yang kita terangkan tadi, sekarang dah dapat dah tahu dah bahawa dengan wanita, walaupun sesama wanita, tetapi kalau dia bukan beragama dengan kita, sama agama dengan kita, tetap auratnya harus ditutup juga. Ya, macam laki-laki. Macam laki-laki dengan perempuan ya. Begitulah. Dan pastikan anda terus bersama dengan Santai bersama ... selepas ini. Syukur alhamdulillah Ustaz. Dah sampai kita ke segmen ketiga dah dalam batasan aurat kali ini. Ya. Dan penonton-penonton kita kat rumah pun menunggu juga lagi tu. Tu dia. Menunjukkan minat terhadap program kita Ustaz ya. Baiklah Ustaz. Ya. Kita sambung lagi soal jawab kita tentang apa ni tadi, batasan aurat. Baik, di sini ada soalan, dia kata adakah dosa tidak menutup aurat ini termasuk dalam dosa-dosa besar atau sekadar dosa-dosa kecil? Bagus soalan tu. Itulah. Sebab ada orang kata tak tutup aurat ni dosa kecil je. Kata dia. Ya. Kalau kata dosa kecil pun, tiap-tiap hari buat jadi apa? Masalah tak ke sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi jangan kita pandang kecil pada mana-mana dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dia tetap dosa. Jadi kalau ada orang kata dia ni dosa kecil je Ustaz, daripada kecil lah dia akan menjadi besar. Sepatutnya kita didiklah diri kita bahawa perintah menutup aurat ini ialah perintah Allah Ta'ala pada kita. Jangan kita bantah, jangan kita tolak. Mesti ada satu sebab kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kita menutup aurat. Mesti ada sebab-sebab dia. Jadi kita sebagai makhluk yang beriman pada Allah Subhanahu Ta'ala, maka taat sajalah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat saja. Itu dia. Dengar tu cakap Ustaz tu ya. Jadi jangan kira. Yang kecil pun kita nak kena kira juga. Jangan yang kecil tak apa pun nak kira. Sebab kata Ustaz tadi, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kau dah jadi bukit, macam mana kau nak manjat? Baiklah. Lagi Ustaz. Ya. Ini pun saya rasa satu soalan yang kata orang menarik juga lah untuk dijawab. Soalannya tentang pakaian atlet wanita sewaktu di sukan mana-mana lah terutama sekali yang dipakai oleh wanita-wanita Muslim lah yang terlibat dengan sukan itu, walaupun pakaian tu dah di macam katakan muslimah ke apa pakai renang tu kan, tapi dia ketat. Tu macam mana hukum dia dalam Islam? Ya. Sebenarnya Allah Ta'ala menjadikan kepada kita ni semua benda dalam dunia ni Cik B untuk kita. Allazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'ah. Dijadikan semua benda dalam dunia ni untuk kita. Masalah dia kita sekarang, kita tak boleh pakai. Laut yang begitu cantik, pantai yang begitu cantik, kita tak boleh berenang. Kolam yang begitu baik untuk kita mandi, kita tak boleh berenang. Kuda yang begitu baik untuk ditunggang, kita tak boleh tunggang. Itu dalam falsafah tu Ustaz. Dalam tu, analogi yang dalam tu. Maksud saya ialah, kita tak boleh pakai sebab kita tidak menjadikan suasana yang lebih Islami. Sokan, sebenarnya kita disuruh bersokan. Tetapi kita sendiri yang membuat pemakaian sokan supaya tidak menjadikan kita berenang. Jadi, walaupun pakaian sekarang dipanggil pakaian muslimah renang. Betul, daripada kepalanya sampai ke kaki ditutup. Tapi menampakkan bentuk tubuhnya nampak tetap tidak menutup aurat yang sempurna. Jadi saya mengesyorkan dalam rancangan kita ni, mungkinlah kan, ada orang yang dengar, yang bagus-bagus dengar ni, kalau boleh mulai pada saat ini, kita buatkan satu bentuk sokan, sokan wanita. Maknanya yang menyertai itu ialah wanita belaka. Orang lelaki-lelaki jangan nyebut, biar demo je buat. Habis yang menuntutnya pula Ustaz? Orang menuntut pun perempuan juga, wanita juga. Jangan macam berenang je, perempuan lelaki menengok juga, tak ada. Keseluruhannya adalah wanita. Jadi kalau macam tu tidak boleh disiarkan di TV lah kan? Masa-masa demo, suka demo je lah. Satu yang pertama. Yang kedua, kalau nak buat kolam. Saya pergi berceramah di sebuah negara Arab. Saya tengok dia orang pun ada kolam renang. Dia orang pun ada gym. Saya pergi, semua orang laki-laki. Ada kata, okey sekarang ni Ustaz, time orang laki-laki berenang.
Nanti lepas ini orang laki-laki balik semua, orang perempuan pula berenang. Jadi orang perempuan pun nak berenang juga. Tapi bila batasan aurat tu ada, jadi menghalang untuk berenang. Sedangkan berenang ini sunnah. Sunnah Rasulullah disuruh. Jadi saya syorkan kepada pihak hotel, pada pihak majlis bandaran yang ada kompleks sukan, adakan time-time dia. Waktu-waktu dia. Supaya orang perempuan boleh berenang, orang lelaki boleh berenang tanpa ada batasan aurat. Betul, Ustaz. Kadang-kadang bila bercampur bau ni Ustaz kan, lelaki dan perempuan berenang di kolam renang yang sama ni, kadang-kadang orang lelaki ni tak berapa nak berenang. Dia tak berapa semangat nak berenang. Dia suka tengok. Penonton. Iyalah Ustaz kan. Itu kita dapat ubah. Jadi saya rasa kita boleh ubah sebenarnya. Kalau betul. Kita ada kehendak kita. Baik Ustaz. Dengan tu seperti biasa kalau Ustaz, kita bagi kesimpulan dengan apa yang kita soal jawabkan hari ni tentang batasan aurat ni. Ya, jadi ingat bahawa apabila kita mendedahkan aurat kita, sehelai rambut kita didedahkan pun dah berdosa. Rasulullah lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj bagaimana satu perempuan yang digantung rambutnya, dibakar di bawahnya sehingga menggelegak kepala otaknya. Jadi Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, siapakah perempuan itu ya Rasulullah? Jadi Rasulullah kata itulah orang yang tidak menutup auratnya. Jadi tuan-tuan, kita nak rasa selesa atas dunia ni berapa lama? Dengan sebab kita tak tutup aurat. Tapi bandingan seksaan yang menunggu kita di hari kiamat sangatlah lama. Jadi saya rasa tutuplah aurat kerana itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton di rumah semua, walaupun aurat itu lebih kepada wanita, apa yang kita bincang atau kita persoalkan hari ini, tetapi bagi laki-laki juga ada auratnya. Laki-laki juga tidak terlepas daripada hukum-hukum kalau tidak menutup aurat ni Ustaz, begitu Betul. Jadi pastikanlah bahawa kita adalah kata orang insan yang mengikut perintah Allah. Habis orang itulah Ustaz. Tak kan? Saya ni bukanlah pandai sangat Ustaz. Kadang pun terbabas juga. Al-maklumlah. Baiklah. Kepada semua penonton-penonton di rumah yang setia dengan rancangan Santai Bersama ... ni, pastikan anda tidak jemu, anda tidak lupa dan anda sentiasa ingat tentang rancangan ni di minggu-minggu akan datang bersama saya dan juga Ustaz Kazim. Dengan itu kami daripada Santai Bersama ... mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Kazim yang sudi, yang tak jemu bersama-sama dengan kami sampailah ke hari ini, sama-sama bertukar pendapat, memberi cadangan dan pendapat. Jadi harap-harap Ustaz, minggu depan kita sambung lah. Akan keluar ni 9 lah. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.